Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. 奉主耶稣生命真道， Kita akan melanjutkan KKR kita dengan topik yang baru. 我们要继续我们的领恩会。 Tema utama dari kebaktian kebangunan rohani adalah membangun tubuh Kristus 主要主题是建立基督的身体， yang diambil dari kitab 1 Korintus. 是从哥林多前书。 Dan Paulus menyampaikan tentang tubuh Kristus di dalam kitab ini. 保罗提到基督的身体在这个哥林多前书， Khususnya adalah di dalam pasal yang ke-10, pasal 11, 12, dan pasal yang ke-15. 从第10章、11章、12章、15章。 Pasal yang ke-10 adalah berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. 第10章关于基督的合一。 Dan di dalam pasal yang ke-11 berbicara tentang persekutuan tubuh Kristus. 11章是关于基督的团契。 Di dalam pasal yang ke-12 berbicara tentang pelayanan tubuh Kristus. 12章是关于基督身体的指示， Hal ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada gereja di Korintus, 是提醒哥林多教会， supaya ketika mereka bertemu dalam ibadah, dalam persekutuan mereka sungguh berguna dan membangun. 让他们在聚会团契见面的时候能够得好处， Sehingga setiap jemaat yang datang bersekutu semuanya boleh terberkati. 信徒来聚会或者团契会的祝福， Karena persekutuan ibadah mereka itu tidak mendatangkan kebaikan. 因为现在他们的团契敬拜没有的益处。 Saat ini kita pun juga adalah melanjutkan pembangunan tubuh Kristus. 我们现在也是继续建立基督， Maka kita juga harus melihat kepada firman Tuhan. 我们也要看圣经， Bagaimana kita membangunnya? 我们要看怎么建立基督的身体， Bukan dengan pikiran manusia, 不是用人的想法， tetapi harus merujuk kepada Kristus sebagai kepala. 可是方向是要基督的头。 Maka kita harus membangun tubuh Kristus di dalam kesatuan. 我们要建立基督的身体在合而为一， Harus membangun jemaat Kristus di dalam persekutuan. 基督的信徒也是在基督的团契里面。 Dan kita juga harus membangun tubuh Kristus yaitu di dalam pelayanan. 我们也要建立基督的身体在指示里面。 Apa yang disampaikan oleh Paulus tentang pelayanan tubuh Kristus? 使徒保罗讲关于指示是什么呢？ Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. 请看哥林多前书12章1节。 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-1. 哥林多前书12章1节。 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-1. 哥林多前书12章1节。 Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。 Di sini dikatakan bahwa mengenai karunia-karunia roh, aku mau supaya kamu tahu kebenarannya. 这里保罗说，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。 Gereja Korintus adalah gereja yang sangat kaya dengan karunia-karunia roh. 哥林多教会很多属灵的恩赐， Tetapi sungguh sayang, di dalam menerapkan karunia roh itu, mereka tidak saling membangun. 可是很可惜的，他们有属灵的恩赐，可是他们不互相兼顾， Sehingga pertemuan-pertemuan mereka mendatangkan keburukan. 所以他们虽然经常敬拜，可是不得以好处。 Oleh karena itulah Paulus mengingatkan, aku mau supaya kamu tahu kebenarannya tentang karunia-karunia roh ini. 所以保罗不愿意他们不明白。 Di dalam ayat yang kedua dikatakan, 第2节说， kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. 你们做外邦人的时候，随时被牵引受迷惑，屈服是那哑巴偶像。
这是你们知道的。 Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。 Paulus ingin menyampaikan bahwa persekutuan orang-orang kudus, kesatuan orang-orang kudus itu adalah karena karya dari Roh Kudus. 保罗要告诉他们，他们是因为圣灵的感动， Mereka menjadi percaya adalah karena Roh Kudus yang bekerja. 他们能够相信是圣灵的感动。 Apa tujuan daripada Roh Kudus menggerakkan hati manusia untuk percaya kepada Yesus? 圣灵的感动的目的是什么呢？ Adalah untuk mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 说要让人承认耶稣是主的， Dengan tujuan adalah untuk memuliakan Yesus, 是荣耀主的， bukan mengutuk Yesus. 不是咒诅主的， Jika tujuannya adalah untuk memuliakan Yesus, 是为了荣耀主， semuanya adalah dikerjakan oleh Roh Kudus. 是圣灵运行的。 Tetapi mengapa dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan keburukan yang terjadi? 可是为什么敬拜当中，不是有好处？ Apakah karunia-karunia roh itu diberikan untuk mengutuk Yesus? 是恩赐是用来咒诅耶稣的吗？ Apakah itu tujuannya untuk mempermalukan Yesus? 是为了羞辱耶稣吗？ Tentu tidak. 不是， Karena tujuan karunia-karunia roh itu adalah untuk memuliakan Yesus. 因为灵的恩赐是为了荣耀主耶稣。 Pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam gereja adalah untuk memuliakan Yesus. 在教会里的侍奉是为了荣耀主耶稣。 Apabila di dalam gereja tidak ada kesatuan, 如果在教会里面没有同心的， di dalam gereja tidak ada persekutuan, 没有团契， banyaknya karunia itu juga tidak ada gunanya. 有很多恩赐也没有用， Karena tidak bisa membangun, 因为没有照顾 tidak 别 mendatangkan 人， kebaikan, 没有别人能够得益 bukan 处， memuliakan Tuhan. 不能荣耀神。 Oleh karena itulah Paulus ingin kembali mengingatkan 所以保罗提醒， kebenaran dari karunia-karunia roh yang diberikan oleh Allah. 属灵的恩赐的真理。 Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat. 第4节， Ayat yang keempat dikatakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. 恩赐原有分别，圣灵却是一位。 Satu roh memberikan rupa-rupa karunia. 圣灵却是一位，恩赐原有分别。 Ada banyak karunia-karunia di dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan jemaat. 恩赐有很多在信徒当中， Tetapi sumbernya satu, dari satu roh, yaitu roh Kristus. 可是原来是从圣灵。 Kemudian dalam ayat yang kelima dikatakan, 第5节说， dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. 执事也有分别，主却是一位。 Ada banyak orang yang ambil bagian dalam pekerjaan. 有很多人参加侍奉， Ada bagian-bagian yang dilakukan. 有很多主， Tetapi Tuhannya satu. 可是主只有一位， Artinya bahwa pemimpinnya hanya satu. 头只有领导只有一个，一 Banyak 位， bagian-bagian pekerjaan. 有很多分工合作， Tetapi bukan menjadi tuan atas pekerjaan mereka. 可是他们不是主人， Semuanya hanya satu tuan, 主人只有一个，一位， yaitu Tuhan Yesus. 就是主耶稣。 Jadi tidak boleh ada, oh saya tuannya Paulus, ini saya tuannya Apolos. 不是说我的主人是保罗，我的主人是亚波罗， Semuanya adalah pekerja, tuannya satu, Tuhan Yesus. 大家都是同事，主人就是只有一个，一位就是主耶稣。 Ada banyak keterampilan-keterampilan, 我们有很多特长， tapi semua sumbernya adalah satu dari Yesus Kristus. 可是只有一位是从主耶稣基督。 Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, 第6节说， dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 功用也有分别，神却是一位，
在众人里面运行一切的事。 Jadi di sini dikatakan ada perbuatan-perbuatan ajaib. 功用也有分别， Jadi ada pekerjaan-pekerjaan ajaib kuasa Tuhan. 有神的能力在里面。 Semua pekerjaan yang dikerjakan itu semuanya dari Allah. 我们所做的工作是从神而来， Apabila ada mujizat, 有神迹奇事， Allah yang bekerja. 是因为神通工， Bukan orang itu yang mengadakan mujizat. 不是那个人做的。 Orang sembuh, 人会得医治， Tuhan yang bekerja. 是因为神通工， Bukan orang itu yang menyembuhkan. 不是那人有权利。 Kuasa setan diusir. 撒旦被赶鬼， Bukan orang itu yang mengusir setan. 不是那人赶鬼， Tapi Allah yang bekerja. 是神通工。 Jadi semua pekerjaan, segala hal yang terjadi karena Allah yang campur tangan. 所以一切在这个世界上发生的，都是因为神的在里面。 Oleh karena itu Paulus ingin kembali meluruskan. 所以这里使徒保罗说， Gereja Korintus engkau punya banyak karunia. 哥林多教会有很多恩赐， Tetapi bukan berarti engkau membangga-banggakan diri dengan karuniamu itu. 可是不可以自夸自己。 Seakan-akan kamu lebih utama daripada yang lain. 你好像很有荣耀， Oh, punya karunia untuk mengusir setan. 我有恩赐能够赶鬼， Membanggakan diri jadi kayak dukun. 那我就很骄傲。 Oh, punya karunia untuk menyembuhkan. 我能让人得医治， Membanggakan diri. 我们就很自夸自大。 Punya karunia untuk berbicara dalam bahasa roh. 我能够说方言， Membanggakan diri. 我们就很骄傲。 Yang demikian itu tidak sesuai dengan kehendak Kristus. 那样不符合神的旨意， Tidak sesuai dengan kesatuan tubuh Kristus. 那不符合在基督是合而为一。 Maka dari itu Paulus kembali mengingatkan. 所以使徒保罗提醒， Ada rupa-rupa karunia. 有很多恩赐， Tapi roh itu satu. 可是灵只有一位， Ada banyak pelayanan. 很多侍奉， Tapi Tuannya itu satu. 可是主却是一位。 Ada banyak pekerjaan-pekerjaan ajaib. 功用也有分别， Tuhan yang mengerjakannya. 神却是一位在运行一 Inilah 切的事， kebenaran dalam pelayanan. 这就是真理。 Apa yang kita kerjakan? 我们所做的 Semuanya adalah mengacu kepada Kristus. 是方向都是主耶稣基督。 Apapun yang kita lakukan, 我们所做的一切 hasilnya yang baik. 结果好， Bukan karena aku, 不是因为我， karena Tuhan bekerja. 是因为主通工。 Tuhan Yesus menyampaikan, 主耶稣说， ada seorang hamba yang melakukan pekerjaan dengan baik. 有一位仆人他做得很好， Apa yang harus dilakukan oleh hamba itu? 那仆人应该说什么呢？ Ketika dipuji oleh tuannya, 当主人称赞他， maka hamba itu harus mengatakan bahwa aku adalah hamba yang tidak berguna. 他要说我是无用的仆人， Aku melakukan apa yang memang harus aku kerjakan. 我是只有做我应该做的。 Apa maksud dari hal ini? 什么意思呢？ Apa yang kita kerjakan? 我们所做的一切 Karena，memang itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. 是因为我们应该做的事， Hasilnya baik, 结果好， karena memang itu harus dilakukan. 是因为我们应该做， Bukan karena kamu baik, 不是因为你好， bukan karena kehebatanmu. 不是因为你很会， Karena memang itu seharusnya dilakukan. 可是那因为你应该做的， Artinya bahwa di dalam pelayanan, 在侍奉当中， bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. 不是要偷神的荣耀， Bukan untuk mengejar ambisi pribadi. 不是为了自己的目的， Tetapi semuanya adalah bagi Kristus. 是因为为了主。 Mari kita melihat apa yang dinasihatkan oleh Paulus tentang karunia roh ini. 我们看使徒保罗劝勉哥林多教会关于恩赐， Kita lihat ayat yang ke-7. 请看第7节， 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 哥林多前书12章第7节。 Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 圣灵现在个人身上，是叫人得益处。 Jadi apa tujuan Tuhan memberikan karunia-karunia roh kepada jemaat? 主的目的给信徒恩赐呢， Yaitu untuk kepentingan bersama. 是因为
全体的益处。 Mengapa Tuhan memberikan karunia-karunia pelayanan? 为什么神给侍奉的恩赐？ Untuk kepentingan tubuh Kristus. 是为了基督的身体。 Kepentingan yang seperti apa? 为了什么呢？ Mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. 请看以弗所书4章， Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. 以弗所书4章 Ayat yang ke-11. 11节， 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-11. 以弗所书4章11节。 Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师，有教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。 Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 只等到我们众人在正道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。 Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。 Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 为用爱心说诚实话，凡事长进，也连于严守基督。 Apa yang disampaikan oleh Paulus? 这个是使徒保罗所讲 Mengapa 的。 Tuhan memberikan karunia-karunia rohani? 为什么主给他们恩赐？ Untuk kepentingan bersama, 是为了全体的益处， untuk membangun tubuh Kristus. 为了建立基督的身体。 Membangun tubuh Kristus seperti apa? 建立基督的身体是怎么样？ Yaitu sampai mencapai kepada tingkat kedewasaan penuh. 为了长大成人，满有基督长成的身量。 Mencapai tingkat kedewasaan penuh itu yang bagaimana? 满有基督长成的身量是如何呢？ Yaitu yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. 不被一切异教之风摇动，飘来飘去的， Memiliki iman yang teguh. 有坚固的信心。 Jadi tujuan pelayanan tubuh Kristus adalah apa? 所以侍奉的目的是什么？ Untuk membangun iman sampai mencapai tingkat kedewasaan. 是要让我们的信心成长到成年。 Jadi kita ini ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk apa? 我们参加侍奉为了什么呢？ Untuk membangun iman kerohanian. 为了要建立我们的信仰， Untuk membangun kehidupan rohani kita. 我们要建立我们的信心。 Siapa yang harus terlibat? 谁要参与呢？ Setiap anggota tubuh Kristus. 每个肢体要参与， Semuanya harus bertumbuh. 所有人要成长。 Ada banyak karunia yang dituliskan. 有很多恩赐，属灵的恩赐。 Mari kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. 请看哥林多前书12章第8节。 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. 哥林多前书12章第8节。 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。 Di sini dikatakan kepada yang seorang Allah memberikan roh berkata-kata dengan hikmat. 这人蒙圣灵赐他智慧的言语， Kepada yang seorang Allah memberikan
karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。 Artinya bahwa Allah memberikan satu karunia,神给一位恩赐，另一位恩赐， kepada orang yang berbeda. 每一个人都不一样。 Di dalam ayat yang ke-9 kita lihat. 第9节，我们一起看第9节。 Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。 Yang seorang lagi diberikan karunia iman. 又有一人蒙这位圣灵赐他信心， Yang seorang lagi diberikan karunia untuk menyembuhkan. 有一人蒙这位圣灵赐他医 Orang 病的 yang 恩赐。 berbeda. 不同的人， Ini adalah karunia-karunia, tetapi semuanya sumbernya satu, yaitu dari Roh Kudus, dari Roh Yesus. 这就是恩赐，可是来自主耶稣基督的灵。 Kita lihat ayat yang ke-10. 我们请看第10节。 Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 又有一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别属诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。 Jadi karunia-karunia roh itu diberikan oleh Allah kepada banyak anggota. 所以属灵的恩赐，神给很多肢体。 Artinya bahwa di dalam pekerjaan membangun tubuh Kristus itu harus dilakukan bukan oleh segelintir orang. 建立基督的身体不是一部分的人做的， Karena karunia itu diberikan kepada banyak orang. 因为属灵的恩赐给很多人的。 Kalau seandainya satu gereja 如果一间教会， jumlah jemaatnya itu banyak, 他的信徒很多， tetapi kesulitan melakukan pelayanan karena sedikit yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, 可是做侍奉很难，因为参与侍奉的很少， artinya bahwa tubuh Kristusnya itu sedang sakit. 所以基督的身体有病。 Seharusnya setiap anggota itu ambil bagian untuk membangun tubuh Kristus. 因为每个肢体应该参与侍奉， Tapi yang bekerja sebagian. 可是工作的只有一部分而已， Artinya gereja itu sakit stroke. 所以这个教会中风了。 Karena yang kerja cuma satu tangan. 因为工作的只有一只手， Satu tangan gak kerja. 一只手没有工作， Satu mata melek. 一只眼睛 Satu mata tertutup. 睁开，一只眼睛闭上， Satu kaki berjalan. 一只脚走， Satu ngesot. 一只脚一只脚拉他走。 Karena apa? 为什么？ Nggak bekerja semua. 因为大家不一起工作， Bangunannya besar. 很大的建筑物， Tapi stroke. 可是中风了。 Nah itulah tubuh Kristus yang seandainya anggota tubuhnya nggak bekerja. 那是基督的身体，如果不是大家一起工作的， Pekerjaan tubuh Tuhan itu semua anggota harus ambil bagian. 基督的身体，大家要参与工作。 Tetapi perhatikan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu ada banyak. 可是看很多工作要做的， Jadi semuanya punya bagian-bagiannya sendiri. 所以大家要分工合作， Tidak semuanya dikerjakan oleh satu orang. 不是只有一个人做。 Kadang-kadang orang berpikir, oh pendeta itu harus serba bisa. 有的人想，认为传道什么都要行， Jadi kalau pendeta itu semuanya harus diurusin. 传道什么都要能做。 Orang kerasukan setan ya pendeta. 如果要赶鬼，找传道； Orang sakit oh pendeta. 生病要找传道； Keran bocor pendeta. 水龙头，也是要
找传 Ya, 道。 buang-buang tisu di aula pendeta. 如果纸巾落在教堂里面，也要找传道。 Iya, gelas-gelas kotor ditinggal pendeta. 杯子脏了也是传道来洗， Wah, mobil rusak pendeta perbaiki. 车坏了也是要找传道修理， Lampu rusak pendeta naik tangga ke atas gitu ya. 灯坏了也是要找传道换灯。 Urusan rohani, urusan jasmani pendeta semua. 属灵的、属实的都是要传道做。 Maklum pendeta, jemaat pada sibuk cari duit. 传道对不起，因为信徒要挣钱， Yang penting kan persembahannya pendeta. 主要是奉献。 Apakah itu memenuhi hukum Kristus? 是否符合基督的道理？ Apakah itu yang disebut dengan tubuh Kristus? 是否那是基督的身体？ Tentu bukan. 不是。 Tuhan memberikan karunia berbeda kepada banyak orang. 主给每个人不同的恩赐， Jadi jangan berpikir bahwa pendeta itu superhero. 所以不要想传道是超人。 Jadi ada bagian-bagian. 每个人有自己的部分。 Kalau seandainya Tuhan memberikan semua karunia itu kepada satu orang, 如果主只有给恩赐，只有给一个人， maka itu tidak memenuhi hukum tubuh Kristus. 那是不符合基督身体的规律。 Maka dari itu kita juga tidak boleh membanding-bandingkan orang yang satu dengan orang yang lain. 所以我们不要比一比这个人跟那个人。 Wah, orang ini nggak bisa khotbah. 这个人不会讲道， Khotbahnya nggak mengerti. 他的讲道我不懂， Wah, kalau dia khotbah saya nggak mau datang kebaktian. 他讲道我不要来聚会， Wah, saya nggak suka. 我不喜欢。 Alkitab memberitahukan, 圣经说， ada orang yang diberikan karunia oleh Allah dengan hikmat untuk berkata-kata. 有的人神给他恩赐来说话， Ada orang yang diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 有人给他恩赐来智慧。 Orang yang berkhotbah 讲道的人， itu pun juga mempunyai karunianya masing-masing. 那个人有自己的恩赐， Mempunyai gayanya masing-masing. 风格不一样， Tidak boleh disamaratakan. 不能够同的标准，同样的 Tetapi apa yang 标 harus kita 准。 perhatikan? 我们要注意什么呢？ Mereka mengajar. 他们教 Mereka menyampaikan firman Tuhan. 他们说的道理， Dengarkanlah firman itu. 听那道理。 Tapi gimana? Dia ngantuk kalau khotbah. 可是怎么样？他是讲道的时候，我 Aduh, 很 gak 困， menarik dan lain sebagainya. 不精彩。 Ada satu kesaksian. 有一个见证， Ada seorang diakenis. 有一个知识娘， Diakenis ini, 女执事， ada seorang diakenis. Diakenis ini nggak pandai berbicara dalam bahasa Indonesia. 这位女执事她不大会说印尼文， Jadi bahasanya itu ya bahasa terbatas lah gitu ya. 她说话有限。 Jadi kalau berkhotbah itu sebetulnya banyak jemaat juga nggak begitu mengerti apa yang disampaikan. 她讲道的时候，很多信徒听不懂。 Tetapi ketika berkebaktian gereja itu penuh. 但是聚会的时候，教堂满满的， Jadi jemaat itu juga dengan setia datang ibadah. 信徒也是很忠心的来聚会。 Walaupun diakenis ini kalau khotbah ya begitulah begitu. 虽然你这位女执事讲道的时候就是那样吧， Tetapi banyak orang-orang pada masa itu 但是很多人那时 dalam 候， kehidupan iman kerohaniannya itu terbangun. 他们的心灵有造就。 Banyak generasi-generasi muda pada zaman itu akhirnya menjadi diaken-diaken gereja. 很多年轻人那时代成为教会的领导者， Pindah keluar kota mereka jadi diaken di tempat yang lain. 到外地成为执事， Menjadi pengurus-pengurus gereja. 当负责人， Menjadi aktivis-aktivis. 到热心的， Kemudian mereka menyampaikan kesaksian. 他们做见证。 Bahwa sebenarnya kalau dengerin khotbahnya itu juga nggak ngerti gitu. 他们说，虽然他们听这位女执事讲道听不懂，
Tetapi mengapa jemaat bisa terbangun? 可是为什么信徒会被造就？ Dia enggak punya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan. 这位女士没有智慧，没有知识， Tetapi dia punya karunia iman. 可是她有信心的恩赐， Dia punya karunia pelayanan kasih. 她有爱心的侍奉。 Jemaat terbangun dengan karunia itu. 信徒的造就， Banyak jemaat tergerak hati, terharu karena pelayanannya. 信徒因为他的侍奉的被感动， Walaupun nggak pandai berbicara, 虽然他不会说话， jemaat tetap datang sebat, 可是信徒会来聚会， mendengarkan kebaktian 听道理， dengan setia. 很忠心的 Gereja terbangun. 建立教会。 Jadi karunia tiap orang itu beda-beda. 所以每个人的恩赐不一样， Tetapi untuk apa karunia itu? 恩赐用来做什么？ Untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. 建立基督的身体， Harus saling melengkapi. 所以要互相。 Jadi yang seorang punya karunia ini, 一个人有这个恩赐， yang lain punya karunia itu. 另外有别的恩赐， Tidak bisa dibandingkan mana yang lebih mulia. 没有谁比较荣光， Karena semuanya punya kemuliaannya sendiri. 因为每个人都自己的荣光。 Apa yang membuat seseorang itu mungkin tidak banyak terlibat dalam pelayanan? 为什么有一个人他没有参与很多圣工？ Karena pada waktu diajak untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, 因为当邀请他来参与圣工的时候， mungkin dia katakan, maaf pendeta, saya ini nggak bisa apa-apa. 他说：“对不起，传道，我什么都不会， Saya ini bodoh pendeta. 我很愚蠢， Saya nggak bisa ngerti apa-apa. 我什么都不懂。” Kadang-kadang orang tidak ambil bagian pelayanan karena apa? Karena dia merasa dia tidak punya karunia. 有人认为他自己没有恩赐， Merasa bahwa dirinya ini nggak bisa seperti orang lain. 他自己认为他不像别人。 Tetapi ada juga orang yang tidak ambil bagian pelayanan 可是也有人他没有参与圣工， karena dia tidak memahami bahwa dirinya itu punya karunia. 因为他不了解他自己有属灵的恩赐， Tidak mengenal karunianya. 他不认识他自己的恩赐。 Orang yang demikian perlu dibantu untuk mengenal karunianya. 那种人要告诉他他有什么恩赐。 Jadi ketika ada pengurus, pekerja kudus, mungkin mengajak kita untuk ambil bagian dalam pelayanan. 如果有圣工人员来到你那里，然后邀请你参加侍奉， Karena mereka melihat bahwa kita punya karunia itu. 因为他们看你有他那种恩赐。 Kita mungkin nggak mengenal bahwa saya punya karunia itu. 虽然我们自己不认识我们有那种恩赐， Sehingga kita katakan, aduh maaf saya nggak bisa. 我们说对不起，我不能够。 Tapi orang lain melihat, kamu punya karunia itu. 可是别人看你有那种恩赐。 Kalau kita ambil dalam pelayanan, 如果我们看侍奉， satu hal yang harus kita pahami bahwa sumber pelayanan itu adalah Kristus. 我们要知道我们的侍奉是为了基督。 Kalau sekarang kita merasa tidak mampu dalam pekerjaan pelayanan, 如果我们认为我们现在不能够， apa yang harus kita lakukan? 我们应该做什么？ Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan karunia. 我们要祷告，求神给我们恩赐， Karena sumber karunia itu adalah dari Tuhan. 因为属灵恩赐来源是从主。 Kita melayani, 我们侍奉 sumbernya satu dari Tuhan. 来源只有一个，就是主。 Jadi seharusnya dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, 所以在我们的生活当中， tidak ada alasan bagi kita untuk menolak pelayanan. 我们不能说我们拒绝圣工， Karena setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, 因为每个人相信主的， terlebih lagi orang yang sudah terima Roh Kudus, 更我们已经领受圣灵， Allah sudah memberikan karunia roh dalam kehidupannya untuk melayani. 神已经给你们恩赐，
就是圣灵来服侍他。 Siapa yang harus bekerja melayani Tuhan? 所以谁要服侍神？ Dari anak-anak sampai dengan lanjut usia. 从小孩到老人， Dari yang kecil sampai dengan yang tua. 从小到大到老， Itu semuanya adalah anggota tubuh Kristus. 都是基督的肢体， Harus ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. 要参加圣工。 Kalau satu anggota tidak ambil bagian, berarti dia tidak ambil bagian dalam membangun tubuh Kristus. 如果有一个信徒他没有参与圣工，他没有参加建立基督的身体， Badannya kena saraf kejepit. 他的身体得了病， Lama-lama ototnya akan mengecil. 他的 Otot. Roh. Ya, cironya akan, rohnya akan. 他的肌肉就会变小， Karena apa? Karena ada yang tidak berfungsi dengan baik. 因为没有做得很好。 Jadi kalau seandainya kita tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, 所以如果我们没有做圣工， maka artinya membuat gereja itu sakit stroke. 所以我们变成教会得了中风。 Enggak heran kalau gereja jalannya ngesot-ngesot. 所以没有奇怪，如果教会要拉着腿走路， Karena apa? Karena anggota tubuhnya tidak bekerja. 因为有一部分肢体没有工作。 Sakit tidak yang sakit stroke itu untuk dilatih? 如果那个中风的人走路会不会痛？ Sakit sekali. 很痛。 Saya pernah melihat ada seorang saudara sakit stroke. 我有看一位弟兄他的中风， Baru kena sakit stroke, 他刚的中风， di rumah sakit dia harus diterapi juga. 在医院 Jadi tangannya itu mengepal begitu ya. 他的手做眼拳。 Kalau Bapak Ibu gerak enak ya. 我们自己现在活动很顺吧？ Kecuali kalau yang punya rematik pagi-pagi kaku ya. 除非你们有 Ya. 病，所以你们的手很难动。 Ya, yang punya rematik, asam urat, pagi-pagi kaku kan tangannya, jari-jarinya digerakin, aduh sakit gitu ya. 如果你们有痛风，可能你会痛。 Nah, kalau orang sakit stroke mengepal. 如果中风的人，他的手就是这样， Sama perawat itu dibuka Bapak Ibu, dibuka begitu ya. 护士把它开一个一个指， Bagi kita gampang lah segitu ya. 我们很容易吧？ Tapi buat orang yang sakit stroke menjerit Bapak Ibu. 可是如果中风的人那样就会大喊大叫的。 Walaupun mungkin hanya dibukakan begitu Bapak Ibu. 虽然只有打开指手， Menjerit kesakitan. 很痛的呱呱叫， Kakinya stroke. 他的脚中风， Sama perawat itu dibuka begitu saja Bapak Ibu. 护 Kaki 士也 direnggangkan. 是拉他的脚伸出 Menjerit 来， Bapak Ibu. 他也叫了起来。 Tapi harus digerakkan tidak? Harus digerakkan. 要不要拿来动？要。 Harus dibuka nggak? Harus dibuka. 要不要打开？要。 Menggerakkan jemaat untuk bekerja, susah tidak? 让信徒工作是不是很难？ Susah. 难。 Ayo diajak-ajak, dibujuk-bujuk. 让你们信徒工作，要劝你们、哄你们， Susah. 很难。 Tapi harus dilakukan. 可是要拿来做， Dibuka pelan-pelan. 要开一点点， Mungkin makan hati. 可能 Mungkin membuat sakit hati. 可能我们的心会很伤心， Tapi harus dilakukan. 可是要做， Supaya apa? Supaya banyak jemaat ambil bagian dalam pelayanan. 为了什么？为了信徒能够参与工作。 Jadi bukan dilihat dari segi fisiknya. Oh, kebaktian banyak. 不是只有说很多信徒来参与聚会， Kebaktiannya banyak, tapi sakit nggak gitu kan? 很多来聚会的，可是有病吗？ Secara keseluruhan gerejanya bagaimana? 是全体教会是怎么样？ Matanya buka sebelah, 是不是一只眼睛睁开，
telinganya dengar sebelah, 是不是只有一只耳朵听？ tangannya gerak sebelah, 是不是只有一只手能够动？ atau bagaimana? 还是怎么样？ Nah, kita harus melihat dari kacamata tubuh secara keseluruhan. 我们要看全体的身体。 Lalu bagaimana sekarang kita mau mulai bekerja melayani Tuhan? 我们现在怎样做圣工？ Harus mulai dari mana? 从哪里开始？ Lakukan berdasarkan apa yang Bapak Ibu rasa mampu untuk dikerjakan. 从你们觉得你们能够做的开始。 Apa yang bisa saya lakukan, itu mulai lakukan. 我们能够做什么，你们就开始做。 Apakah itu harus dijadwalkan? 是不是要来安排？ Tidak selalu harus dijadwalkan, 不一定要被安排， tetapi ambil bagian. 可是要参与， Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. 为了建立基督的身体。 Apa yang bisa saya kerjakan, kerjakan. 我能够做什么，我来做。 Sekalipun itu hanya kecil, 虽然只有小部分， tetapi itu bagian daripada pekerjaan Tuhan. 可是那个是圣工的一部分， Itu adalah bagian untuk membangun tubuh Kristus. 是要建立基督的身体的一部分。 Jadi seharusnya gereja itu adalah banyak yang terlibat. 所以教会应该有很多人参与圣工， Karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. 因为我们是基督的肢体。 Sampai sini dulu, kita istirahat sebentar, doa dalam hati. 我们先休息，同心默祷。